Serahkan cetak biru atau semuanya berakhir di sini. Itulah kata dua yang dilontarkan oleh Poland kepada sebuah syarikat pertahanan Malaysia. Poland, negara yang pernah mengisi kelompangan keselamatannya dengan senjata dari Malaysia semasa krisis perang, kini mengubah syarat rundingan sebaik sahaja belanjawan pertahanan bernilai 280 bilion berada dalam genggaman mereka. Bukan lagi produk siap, tetapi pemindahan teknologi sumber yang dituntut menekan agar keseluruhan struktur kontrak dirunding semula. Namun, apa yang menarik adalah reaksi pihak Malaysia yang kelihatan jauh lebih tenang daripada yang dijangkakan. Apa yang kelihatan seperti krisis di permukaan, di sebaliknya, ada analisis yang mengatakan ia adalah sebahagian daripada strategi yang telah diperhitungkan. Siapakah sebenarnya yang menguasai meja rundingan? Malaysia, yang terlebih dahulu telah merangka sebuah struktur yang mustahil untuk dilepaskan. Di sebalik provokasi Poland, tersembunyi sebuah perancangan besar yang teliti oleh Malaysia. Mari kita dedahkannya sekarang. Di mana Anda mendengar ini? Jangan lupa untuk melanggan dan menyukai. Selamat sejahtera, nama saya Michał Kowalski. Saya berkhidmat sebagai perunding di Direktorat Perolehan Pertahanan Kebangsaan Poland. Pada Februari 2022, satu laporan tergempar tiba di meja saya. Ia boleh diringkaskan dalam satu ayat. Perang telah meletus dan gudang senjata kita kosong. Di luar tingkap, Bandar Lama Warsaw masih kelihatan aman. Namun, di seberang sempadan, bunyi tembakan meriam bergema dan di gudang tentera kami, senapang pun tidak mencukupi. Seluruh Eropah berada dalam keadaan panik. Jerman menghentikan ekspor kerana bekalan mereka sendiri tidak cukup. Perancis menetapkan tempoh penghantaran 2 tahun dari sekarang. Amerika Syarikat menolak kami ke belakang kerana fokus mereka adalah untuk membantu Ukraine. Telefon saya berdering sepanjang hari, tetapi jawapan yang saya terima sentiasa sama. Sila, tunggu. Bunyi jari Menteri Pertahanan yang mengetuk meja mesyuarat masih terngiang-ngiang di telinga saya. Beliau memandang tepat ke arah saya dan bertanya, berapa cepat kita boleh dapatkan senjata? Saya menjawab dengan jujur, syarikat-syarikat Eropah memerlukan sekurang-kurangnya 18 bulan. Pada saat itu, suasana di dalam bilik mesyuarat menjadi tegang. Wajah menteri berubah. Kami semua tahu, dalam 18 bulan, perang mungkin sudah berakhir, atau negara kami yang akan musnah. Tepat pada ketika itu, pembantu saya dengan berhati-hati menghulurkan sehelai dokumen. Ia mengandungi maklumat bahawa sebuah negara bernama Malaysia telah menawarkan cadangan penghantaran segera. Pada mulanya, saya tidak percaya. Malaysia? Bukankah itu negara yang menghasilkan minyak kelapa sawit dan menara berkembar? Tetapi apabila saya membuka dokumen itu, saya terkejut. Kereta kebal utama Harimau Howitzer gerak sendiri Gempita, pesawat tempur ringan Helang, barisan produk mereka begitu lengkap. Lebih-lebih lagi, semuanya adalah senjata yang telah terbukti dan digunakan dalam perkhidmatan aktif. Tetapi bahagian yang paling mengejutkan adalah tempoh penghantaran, 6 bulan. Mereka berjanji untuk menghantar kuantiti yang Jerman perlukan 2 tahun untuk siapkan, dalam masa hanya 6 bulan. Saya ketawa melihat angka itu. Saya fikir ia adalah janji kosong. Namun kami tiada pilihan lain. Bunyi kereta kebal kedengaran di sempadan, dan tentera kami bertahan dengan peralatan era Perang Dingin. Satu-satunya perkara yang boleh saya lakukan adalah mempertaruhkan segalanya pada perjudian ini. Dalam mesyuarat video pertama, saya bertemu dengan seorang lelaki bernama Ahmad Firdaus. Beliau memperkenalkan dirinya sebagai Ketua Operasi Eropah untuk Wira Dynamics, sebuah syarikat pertahanan Malaysia. Ekspresi wajahnya hampir tidak berubah. Apabila saya mengesahkan semula tempoh penghantaran, beliau menjawab dengan tenang, "Kami akan menepati janji kami, walaupun terpaksa mengalihkan sebahagian daripada bekalan untuk tentera kami sendiri." Mendengar kata-kata itu, saya meremang. Orang-orang ini serius. Kesanggupan untuk mengorbankan bekalan untuk tentera sendiri demi membantu kami bukanlah satu keputusan yang biasa. Walaupun semasa menandatangani kontrak, saya masih berasa cemas. Mampukah mereka melakukannya dalam masa 6 bulan? Syarikat Eropah kata mereka perlukan 3 bulan hanya untuk meneliti reka bentuk, tetapi saya telah membuat pertaruhan. Tiada pilihan lain. Fikiran bahawa kerjaya saya akan berakhir jika kontrak ini gagal terlintas di fikiran, tetapi itu masalah kemudian. Keutamaan sekarang adalah untuk Poland terus bertahan. 2 minggu kemudian, kontena pertama tiba di sebuah pelabuhan di utara Poland. Ia berisi komponen howitzer Gempita. Kelajuannya sukar dipercayai, saya sendiri bergegas ke sana. Sebaik sahaja pintu kontena dibuka, sekumpulan juru teknik Malaysia meluru keluar.
Mereka kelihatan seperti tidak cukup tidur, terus turun dari penerbangan yang panjang. Dengan mata yang merah, mereka terus memulakan kerja pemasangan. Melalui seorang penterjemah, saya berbual ringkas dengan mereka. Mereka memberitahu bahwa sehingga sehari sebelum berlepas, mereka bekerja lebih masa di kilang. Melihat mereka, saya dilanda perasaan aneh. Bagi mereka, Poland hanyalah seorang pelanggan. Kenapa mereka begitu bersungguh-sungguh? Ahmad Firdaus, yang berdiri di sebelah saya, berkata dengan perlahan, kami juga pernah melalui pengalaman yang sama kira-kira 50 tahun dahulu. Beliau berkata mereka masih ingat zaman konfrontasi, ketika kedaulatan negara terancam. Mendengar itu, saya terdiam. Sebulan kemudian, howitzer Gempita pertama selesai dipasang. Pada hari ujian tembakan, saya menahan nafas di balai cerap. Api menyambar dari muncung meriam, dan peluru mengenai sasaran dengan tepat. Margin ralat, 2 meter. Lebih jitu daripada buatan Jerman. Pada saat itu, sesuatu dalam diri saya berubah. Ini bukan sekadar bantuan kecemasan. Malaysia benar-benar mempunyai sistem persenjataan yang hebat. Komander Artileri Poland datang kepada saya dan berjabat tangan. Tangannya menggeletar. Selama 20 tahun saya berkhidmat, saya tidak pernah melihat prestasi seperti ini, katanya. Jarak tembakannya 10 km lebih jauh daripada buatan Jerman, dan kadar tembakannya juga lebih pantas. Pada ketika itu, pandangan saya terhadap negara bernama Malaysia berubah sepenuhnya. Memasuki bulan ketiga, kereta kebal harimau mula tiba secara berduyun-duyun. Komander pasukan perisai Poland menelepon saya selepas sesi pandu uji. Suaranya penuh dengan keterujaan. Mobilitinya mengatasi Leopard. Kuasa enjinnya di luar jangkaan. Saya memegang laporan itu dan duduk termenung. Bagaimana negara ini boleh memiliki teknologi seperti ini? Bagaimana Malaysia berjaya menyaingi teknologi yang dibangunkan oleh Jerman dan Perancis selama berpuluh-puluh tahun? Pada bulan kelima, pesawat tempur Helang terbang di ruang udara Poland buat kali pertama. Para juru terbang memberikan pujian yang tinggi selepas latihan ringkas. Kawalan intuitif, penyelenggaraan mudah. Saya berjalan di sekitar hangar dan memerhatikan pasukan penyelenggaraan Malaysia. Mereka menukar komponen tanpa merujuk manual. Pergerakan mereka begitu cekap dan terlatih. Pesawat tempur Eropah memerlukan pakar untuk penyelenggaraan, tetapi yang ini boleh dikendalikan oleh juru teknik biasa. Tepat pada hari ke-6 bulan, penghantaran terakhir selesai. Ahmad Firdaus, sambil menandatangani surat pengesahan penerimaan, tersenyum buat kali pertama. Saya bertanya kepadanya, bagaimana ini semua boleh berlaku? Beliau terdiam seketika, kemudian menjawab, kami adalah negara yang pernah merasai konflik. Kami tahu bagaimana rasanya berada dalam keadaan terdesak. Kata-kata itu menusuk kalbu. Sebuah negara yang pernah merasai konflik. Adakah itu yang membuatkan Malaysia berbeza? Malam itu, saya duduk bersendirian di pejabat memandang keluar tingkap. Poland telah diselamatkan. Terima kasih kepada Malaysia. Pada masa itu, saya benar-benar berterima kasih. Kerana pada masa itu, kami tiada pilihan. Hanya Malaysia yang ada. Di atas meja saya, bertimbun surat penghargaan dari pelbagai unit tentera. Semuanya memuji prestasi senjata Malaysia. Tetapi pada masa itu, saya tidak tahu berapa lama perasaan terima kasih ini akan bertahan. Saya belum tahu bagaimana hati manusia berubah apabila api kecemasan telah dipadamkan. Saya langsung tidak menjangka apa yang akan diletakkan di atas meja rundingan apabila ketakutan perang hilang. Saya belum faham bahawa apabila kelangsungan hidup terjamin, manusia akan menginginkan sesuatu yang lain. Selepas hari itu, nama Malaysia disebut seperti penyelamat di Kementerian Pertahanan Poland. Tetapi tiada siapa yang menyangka, 6 bulan kemudian, gelaran yang diberikan kepada nama itu akan berubah sepenuhnya. Kerana rasa terima kasih, pudar lebih cepat daripada yang disangka. 6 bulan berlalu, musim sejuk di Poland masih menggigit, tetapi sempadan negara telah kembali stabil. Barisan hadapan yang kini diperkuat dengan senjata buatan Malaysia terasa lebih kukuh berbanding sebelumnya. Setiap pagi, saya akan memeriksa laporan ketenteraan sebaik tiba di pejabat. Kadar kebolehgunaan howitzer Gempita, 98%. Masa penyelenggaraan kereta kebal harimau, separuh daripada buatan Eropah. Angka tidak menipu. Tetapi suasana di pejabat saya mula berubah. Anna Wisniewska, ketua bahagian strategi, duduk di hadapan meja saya dan membentangkan setimbun dokumen. Beliau adalah pakar dalam struktur kewangan dan salah seorang yang paling lantang dalam usaha menyaingi pengaruh Jerman. Sekarang kita perlu bersedia untuk fasa seterusnya, kata Anna. Saya dapat membaca renungan matanya. Fasa kelangsungan hidup telah berakhir.
Kini adalah masanya untuk memikirkan tentang pertumbuhan. Anna menuding jarinya pada satu angka, 280 bilion. Itulah jumlah belanjawan pertahanan yang diperuntukkan oleh kerajaan Poland untuk 10 tahun akan datang. Ia adalah yang ketiga terbesar di Eropa. Melihat angka itu, saya berasa aneh. Sejurus selepas perang, kami terpaksa membelanjakan wang untuk terus hidup. Tetapi sekarang, keadaannya berbeza. Cara wang ini dibelanjakan akan menentukan masa depan Poland. Anna berkata perlahan, jika semua budget ini mengalir ke luar negara, industri domestik kita akan mati. Saya memandang keluar tingkap. Di serata Warsaw, saya dapat melihat papan tanda syarikat-syarikat pertahanan Poland, tetapi mereka tidak mampu membina kereta kebal, howitzer, atau pesawat tempur. Mereka tiada teknologi. Sejak era Perang Dingin, mereka bergantung pada teknologi Soviet, dan selepas merdeka, mereka hanya memasang komponen dari Jerman dan Perancis. Kata-kata Anna ada benarnya. Kami berpindah ke bilik mesyuarat. Pegawai-pegawai kanan Kementerian Pertahanan telah berkumpul. Menteri Keuangan memulakan bicara. Rakyat sudah mula menyuarakan rasa tidak puas hati. Timbul sentimen bahawa wang cukai mereka hanya mengkayakan syarikat asing. Menteri Perindustrian menyampuk, syarikat-syarikat pertahanan Poland gulung tikar satu demi satu. Mendengar itu, saya mengeluh dalam hati. 6 bulan lalu, tiada siapa yang bercakap seperti ini. Ketika itu, apa yang penting hanyalah mendapatkan senjata. Tetapi apabila krisis berlalu, orang mula mahukan perkara lain. Suara-suara yang menuntut agar kita membina senjata sendiri, bukan sekadar membelinya, semakin lantang. Anna memulakan pembentangannya. Di skrin, terpapar peta industri pertahanan Eropa, Jerman, Perancis, dan United Kingdom diwarnakan. Negara-negara ini, jelas Anna, semuanya mempunyai teknologi pertahanan mereka sendiri. Mereka bukan sahaja mengekspor senjata tetapi juga menjual teknologi, tetapi Poland sentiasa menjadi pembeli. Slide seterusnya ditayangkan. Butiran kontrak dengan Malaysia terpapar. Saya sudah hafal angka-angka itu. 180 kereta kebal harimau, 212 howitzer Gempita, 48 pesawat tempur Helang. Jumlah keseluruhannya sangat besar. Anna bertanya dengan tajam, dengan semua wang ini, apa yang kita dapat? Saya tidak dapat menjawab. Apa yang kami dapat adalah senjata, senjata yang hebat, tetapi bukan teknologi. Kami masih perlu bergantung pada Malaysia. Komponen, penyelenggaraan, naik taraf, semuanya mesti melalui tangan Malaysia. Anna menyambung, kita mesti menjadi rakan kongsi, bukan sekadar pelanggan. Selepas mesyuarat saya tinggal bersendirian. Di atas meja, terbentang kontrak yang saya tanda tangani dengan Ahmad Firdaus 6 bulan lalu. Saya membacanya perlahan-lahan. Setiap pasal begitu jelas. Malaysia menghantar produk siap dan kami membayar harganya. Tiada langsung sebutan mengenai pemindahan teknologi. Ketika itulah saya sedar. Semasa kami terdesak, Malaysia adalah penyelamat. Tetapi sekarang, kami tidak lagi terdesak. Malah, saya fikir, kini giliran Malaysia yang memerlukan kami. Sebuah pasaran bernilai 280 bilion. Dengan skala sebesar ini, kami percaya kami mempunyai kuasa untuk berunding. Keesokan harinya, saya mula merangka satu laporan dalaman. Tajuknya, Pelan Hala 7 Kemandirian Teknologi Pertahanan. Terasnya mudah. Kontrak masa depan bukan sekadar pembelian, tetapi mesti merangkumi pemindahan teknologi. Pembinaan kemudahan pengeluaran di Poland, pengeluaran komponen teras secara domestik, perkongsian cetak biru. Anna meneliti laporan saya. Beliau kelihatan berpuas hati. Sekarang, tiba masanya untuk memaklumkan kepada pihak Malaysia, katanya. Saya teragak-agak seketika. Wajah Ahmad Firdaus terbayang di fikiran. Imej beliau yang sanggup mengalihkan bekalan untuk tenteranya sendiri demi membantu kami 6 bulan lalu. Tetapi saya menggelengkan kepala. Ini adalah perniagaan. Tiada ruang untuk emosi. Saya merangka surat rasmi. Isinya jelas. Poland mahukan kontrak tambahan, tetapi dengan syarat. Tiada lagi kontrak jika teknologi tidak diserahkan sepenuhnya. Sambil menandatangani surat itu, saya fikir ini adalah permulaan rundingan. Seminggu selepas surat itu dihantar, balasan diterima dari pihak Malaysia. Mereka mencadangkan satu jadual untuk mesyuarat video. Saya dan Anna mula membuat persiapan. Pendirian kami teguh. Poland bukan lagi sekadar pelanggan biasa. Pada hari mesyuarat, Ahmad Firdaus muncul di skrin. Wajahnya masih tanpa ekspresi. Saya memulakan pembentangan yang telah saya sediakan, skala belanjawan pertahanan Poland, kedudukan strategik kami di pasaran Eropa, dan tuntutan kami.
Saya mencadangkan bahwa jika Malaysia bersetuju dengan pemindahan teknologi, kami boleh menjadikan Poland sebagai pangkalan pengeluaran mereka di Eropah. Ahmad Firdaus mendengar sehingga selesai sebelum membuka mulut. Beliau berkata dengan ringkas, "Kami akan menilainya." Saya sedikit terkejut dengan reaksinya. Tiada bantahan, tiada rundingan balas, hanya akan menilainya. Tetapi Anna menyentuh lengan saya dengan perlahan. Selepas mesyuarat, dia berkata, "Malaysia juga perlukan pasaran ini." Saya mengangguk setuju. Betul, Malaysia juga perlu mengekspor. Mereka tidak mungkin akan melepaskan pasaran bernilai 280 bilion, dan kami mempunyai pilihan. Jerman, Prancis, Amerika Syarikat, semuanya ingin menandatangani kontrak dengan Poland. Malam itu, saya berjalan-jalan di pusat bandar Warsaw. Suasana begitu damai. Ketakutan 6 bulan lalu kini hanya tinggal kenangan. Orang ramai berjalan sambil ketawa. Kafe-kafe penuh sesak. Melihat pemandangan itu, saya berpikir, kini giliran kita untuk menetapkan syarat. Tetapi ada sesuatu yang saya tidak tahu. Apa yang diletakkan di atas meja rundingan bukan sekadar kontrak. Malaysia sudah pun menyediakan langkah seterusnya, dan saya langsung tidak menyadarinya. Rasa terima kasih telah pudar dengan cepat, tetapi perhitungan mereka telah pun selesai. 2 minggu selepas surat itu dihantar, pihak Malaysia menetapkan tarikh rundingan rasmi. Tempatnya di sebuah bilik mesyuarat hotel di pusat Warsaw. Saya dan Anna meneliti semula strategi rundingan kami. Matlamat kami jelas, mendapatkan cetak biru sepenuhnya. Apabila kami masuk ke bilik mesyuarat, Ahmad Firdaus sudah pun duduk. Di sebelahnya, ada 2 orang jurutera teknikal. Saya berjabat tangan dengannya sambil cuba membaca ekspresi wajahnya, masih tanpa ekspresi. Wajah yang tidak dapat dibaca emosinya. Tetapi kali ini, saya berbeza. Saya tidak lagi terdesak seperti 6 bulan lalu. Sebaik sahaja duduk, saya membentangkan dokumen yang telah saya sediakan. Pelan pertahanan Poland untuk 10 tahun akan datang, penuh dengan angka. Tambahan 300 kereta kebal, 150 howitzer, 80 pesawat tempur. Ahmad Firdaus meneliti dokumen itu. Saya yakin beliau faham maksud di sebalik angka-angka itu. Ini bukan sekadar pelan, ia adalah saiz pasaran. Saya memulakan bicara. Poland mempercayai Malaysia. 6 bulan yang lalu telah membuktikannya, kata saya. Tetapi kini tiba masanya untuk ke peringkat seterusnya. Daripada sekadar pembelian, kita perlu beralih kepada perkongsian. Ahmad Firdaus mengangguk sambil mendengar. Saya berasa terdorong oleh reaksinya. Anna menayangkan slide seterusnya. Ia menunjukkan pelan pembinaan kemudahan pengeluaran di Poland. Kami sudah pun memilih tapaknya di sebuah taman perindustrian di pinggir Warsa. Anna menjelaskan, kami merancang untuk memasang kereta kebal harimau dan howitzer Gempita di sini. Beliau menekankan, sudah tentu, kami memerlukan sokongan teknikal dari Malaysia. Ahmad Firdaus bertanya buat kali pertama, apakah tahap pemasangan yang dimaksudkan? Saya berhenti sejenak, kemudian menjawab, kami mahukan keupayaan pengeluaran penuh, bukan sekadar pemasangan, tetapi keseluruhan proses dari reka bentuk hingga pembuatan dijalankan di Poland. Pada saat itu, renungan mata Ahmad Firdaus berubah sedikit, tetapi beliau tidak berkata apa-apa. Saya menyambung, Poland adalah pusat Eropah. Jika pengeluaran dibuat di sini, kita boleh mengakses seluruh pasaran Eropah. Ini juga menguntungkan Malaysia. Tetapi dalam hati, saya mempunyai pikiran lain. Jika kita memperoleh teknologi itu, kita boleh mengeluarkannya tanpa Malaysia. Ahmad Firdaus membuka mulut perlahan-lahan. Pemindahan teknologi adalah isu yang rumit, katanya. Ia bukan sekadar menyerahkan cetak biru. Ia memerlukan keseluruhan ekosistem, rantaian bekalan komponen, sistem kawalan kualiti, pembangunan tenaga kerja mahir. Mendengar itu, saya tersenyum sinis dalam hati. Ia kedengaran seperti alasan. Saya mencelah, Poland sudah mempunyai jurutera yang mahir. Kami telah mengendalikan senjata sejak zaman Soviet. Apa yang kami perlukan hanyalah cetak biru dan teknologi teras. Anna menyampuk, kami juga sedang berbincang dengan Jerman dan Prancis. Sebaik sahaja kata-kata itu keluar, suasana bilik mesyuarat berubah. Jurutera-jurutera teknikal yang bersama Ahmad Firdaus saling berpandangan. Saya tidak melepaskan reaksi itu. Berjaya, fikir saya. Umpan Jerman nampaknya berkesan. Saya menekan lebih lagi. Laval Metal telah menawarkan untuk memindahkan barisan pengeluaran Leopard mereka ke Poland, kata saya. Sudah tentu, ia satu tokok tambah. Sebenarnya, ia baru di peringkat perbincangan awal. Tetapi dalam rundingan, tokok tambah adalah perlu. Saya memandang tepat ke arah Ahmad Firdaus. Kami ada banyak pilihan.
Ahmad Firdaus terdiam seketika. Kemudian beliau bertanya dengan tenang, adakah Jerman berjanji untuk memindahkan teknologi? Saya menjawab dengan nada yakin, sedang dirundingkan. Prospeknya positif. Sebenarnya, Jerman sangat konservatif mengenai pemindahan teknologi. Tetapi saya pikir Ahmad Firdaus tidak mungkin tahu hal itu. Anna mengeluarkan satu lagi dokumen. Ia adalah contoh kerjasama pertahanan antara negara-negara Eropa, pengeluaran bersama antara Jerman dan Spanyol, pertukaran teknologi antara Prancis dan Itali. Anna menekankan, negara-negara Eropa berkongsi teknologi sesama mereka. Jika Malaysia mahu memasuki pasaran Eropa, mereka perlu mengikut amalan ini. Saya meletakkan tangan di atas meja dan mencondongkan badan ke hadapan. Tiba masanya untuk terus ke intipati. Poland boleh menjadi pelanggan terbesar Malaysia, kata saya. Tetapi ada syaratnya. Jika Anda tidak menyerahkan cetak biru sepenuhnya, sukar untuk ada kontrak tambahan. Ahmad Firdaus menjawab, perkara ini perlu dikaji. Saya perlu berbincang dengan ibu pejabat. Saya berpuas hati dengan jawabannya. Bukan penolakan, tetapi kajian. Ini bermakna separuh kejayaan sudah dalam genggaman. Saya memberi tekanan lagi. Masa tidak banyak, Jerman juga sedang menunggu. Selepas mesyuarat, rombongan Ahmad Firdaus beredar. Saya dan Anna tinggal di dalam bilik mesyuarat, saling berpandangan. Anna tersenyum. Kerja yang bagus, katanya. Akhirnya, Malaysia akan menerima syarat kita. Saya mengangguk. Saya yakin kali ini kami yang memegang kuasa. Malam itu, saya melaporkan kepada Menteri Pertahanan. Rundingan berjalan lancar. Pihak Malaysia mula goyah. Menteri kelihatan berpuas hati. Beliau turut memuji saya kerana bijak menggunakan umpan Jerman. Pujian itu membuatkan saya berasa gembira. Kembali ke pejabat, saya memandang keluar tingkap. Pemandangan malam Warsaw begitu indah. Saya teringat bagaimana 6 bulan lalu, saya memandang masa depan yang tidak menentu dari tingkap yang sama. Tetapi kini, keadaannya berbeza. Kami mempunyai kuasa rundingan. Malaysia memerlukan pasaran kami, dan kami boleh memanfaatkannya. Sambil mengemas dokumen di atas meja, saya berfikir, kini adalah era di mana kita yang menetapkan syarat. Rasa terima kasih sudah cukup dizahirkan melalui bayaran kontrak 6 bulan lalu. Mulai sekarang ini adalah perniagaan. Masa untuk perhitungan yang dingin. Satu mesej masuk dari Anna. Pihak Jerman mencadangkan satu lagi pertemuan. Saya membalas, tetapkan jadwalnya. Kami kini mempunyai satu lagi kad untuk ditunjukkan kepada Malaysia. Malam itu dalam perjalanan pulang, saya berasa bangga. Bangga kerana telah menjalankan tugas saya sebagai perunding dengan cemerlang. Impian untuk menjadikan Poland sebagai hub pertahanan Eropah semakin menjadi kenyataan. Saya percaya, gabungan teknologi Malaysia dan pasaran kami akan menjadi gabungan yang sempurna. Tetapi ada sesuatu yang saya terlepas pandang. Maksud di sebalik kesenyapan Ahmad Firdaus. Saya hanya menafsirkannya sebagai tanda beliau tunduk kepada tekanan. Saya tidak sedar bahawa apa yang terletak di atas meja rundingan bukanlah sekadar kontrak, tetapi sebuah papan permainan yang telah pun diatur. Saya percaya kami yang menetapkan syarat, tetapi syarat yang sebenar telah pun dirangka di tempat lain. Sebulan berlalu, jawapan tiba dari pihak Malaysia. Permintaan untuk mesyuarat video. Saya dan Anna masuk ke bilik mesyuarat dengan penuh keyakinan. Dalam sebulan yang lalu, kami telah mengadakan 3 pertemuan dengan pihak Jerman. Mereka juga sangat berminat dengan pasaran Poland. Kami sengaja membocorkan maklumat ini kepada pihak Malaysia. Ahmad Firdaus muncul di skrin, masih tanpa ekspresi. Tetapi kali ini, di belakangnya, kelihatan lebih ramai orang. Mungkin eksekutif dari ibu pejabat. Saya tersenyum dalam hati. Malaysia pun mula cemas. Ahmad Firdaus memulakan bicara. Kami telah mengkaji cadangan Poland. Kami telah berbincang secara mendalam dengan ibu pejabat, katanya. Kemudian, beliau berhenti seketika sebelum menyambung. Kami bersetuju dengan kerjasama teknologi. Pada saat itu, saya dan Anna saling berpandangan. Kita berjaya, tetapi Ahmad Firdaus menyambung. Ia akan dilaksanakan secara berperingkat. Mula-mula, kami akan sediakan sebahagian cetak biru. Selepas mengesahkan keupayaan pengeluaran Poland, kami akan memindahkan teknologi tambahan. Saya teragak-agak. Kami mahukan semuanya sekaligus. Tetapi Anna menyentuh kaki saya dengan perlahan. Isyarat untuk menerima dahulu. Saya bertanya, apakah tahap cetak biru yang akan diberikan? Ahmad Firdaus menjawab, struktur kasis howitzer Gempita dan teknologi pembuatan perisai kereta kebal harimau. Saya membuat kira-kira dalam hati. Tidak lengkap, tetapi sebagai permulaan, ia sudah memadai. Sebaik sahaja kami memulakan langkah pertama.
kami boleh mendapatkan yang selebihnya. Saya mengangguk. Kami menerima pendekatan berperingkat, tetapi kami perlukan pelan hala 7 yang jelas. Ahmad Firdaus memaparkan satu dokumen di skrin. Ia adalah pelan 3 tahun. Tahun pertama, cetak biru asas. Tahun kedua, proses pengeluaran. Tahun ketiga, teknologi komponen trust. Anna bertanya, adakah teknologi engine termasuk? Ahmad Firdaus menjawab, itu dalam pertimbangan. Keputusan akan dibuat selepas kami mengesahkan keupayaan pengeluaran dan tahap kawalan kualiti Poland. Saya berasa sedikit tidak selesa dengan jawaban itu, seolah-olah mereka sedang menguji kami. Tetapi secara keseluruhannya, saya berpuas hati. Jerman menolak pemindahan teknologi sama sekali, tetapi sekurang-kurangnya Malaysia telah membuka pintu. Saya mula merundingkan syarat-syarat kontrak, jadwal penyerahan cetak biru, skop sokongan teknikal, program latihan. Selepas mesyuarat, saya terus melaporkan kepada Menteri Pertahanan. Malaysia telah bersetuju dengan pemindahan teknologi. Walaupun secara berperingkat, ia adalah satu kemajuan yang pasti. Menteri sangat gembira, kerja yang bagus. Kini Poland boleh menyertai barisan negara kuasa pertahanan. Petang itu, satu mesyuarat dalaman tergempar diadakan. Pegawai-pegawai kanan Kementerian Pertahanan berkumpul. Saya membentangkan hasil rundingan dengan Malaysia. Suasana bilik mesyuarat menjadi ceria. Menteri Kewangan berkata, sekarang, belanjawan pertahanan boleh diputarkan semula ke dalam negara. Menteri Perindustrian juga teruja, ini berita baik untuk syarikat-syarikat pertahanan Poland, peluang pekerjaan akan diwujudkan. Melihat reaksi mereka, saya berasa bangga. Saya berasa seolah-olah sayalah yang telah merealisasikan semua ini. Anna memulakan pembentangannya. Wawasan masa depan industri pertahanan Poland, sebuah kemudahan pengeluaran di pinggir Warsaw, ribuan jurutera diambil bekerja, dan senjata buatan Poland diekspor ke seluruh Eropa. Orang ramai di dalam bilik mesyuarat bertepuk tangan. Saya melangkah lebih jauh. Saya menjelaskan strategi hub Eropa, rancangan untuk menjual senjata yang dihasilkan di Poland kepada negara-negara Eropa Timur, Romania, Bulgaria, Republik Czech. Saya menekankan bahawa gabungan teknologi Malaysia dan keupayaan pengeluaran Poland akan mewujudkan kelebihan daya saing dari segi harga. Menjelang akhir mesyuarat, Menteri Pertahanan berkata, sekarang kita boleh menyaingi Jerman. Selama ini Jerman telah menguasai pasaran pertahanan Eropa Timur, tetapi jika Poland mempunyai keupayaan pengeluaran sendiri, lanskapnya akan berubah. Saya mengangguk. Analisis yang tepat. Malam itu, saya dan Anna bertemu di sebuah restoran di pusat Warsaw. Majlis meraihkan kejayaan secara tidak rasmi. Anna mengangkat gelas wainnya. Untuk kemenangan kita, katanya. Saya melagakan gelas saya dengannya. Ia benar-benar terasa seperti satu kemenangan. Malaysia akhirnya perlukan pasaran juga, kata Anna. Mereka tidak mungkin akan melepaskan skala 280 bilion. Saya bersetuju. Kita telah memberi tekanan dengan baik. Umpan Jerman sangat berkesan. Anna ketawa. Ini baru permulaan. Sambil menghirup wine, saya termenung. Dalam 3 tahun, Poland akan berubah sepenuhnya. Diperkasakan dengan teknologi Malaysia, dengan keupayaan pengeluaran sendiri. Saya yakin tiada siapa di Eropa yang akan memandang rendah pada kita lagi. Anna bertanya dengan berhati-hati, adakah Anda fikir Malaysia benar-benar akan menyerahkan teknologi teras? Saya menjawab dengan yakin, mereka akhirnya akan tunduk juga. Mereka tidak boleh melawan logik pasaran. Anna mengangguk, tetapi di matanya ada sedikit keraguan. Namun, saya tidak mengendahkannya. Kami sudah pun mendapat janji untuk cetak biru pertama. Itulah yang penting. Sebaik sahaja pintu dibuka, yang lain hanyalah soal masa. Malaysia tidak akan mempunyai alasan untuk menolak. Pemindahan teknologi secara berperingkat akan termaktub dalam kontrak. Dalam perjalanan pulang, saya memandang keluar tingkap kereta. Langit malam Warsaw cerah. Saya teringat bagaimana 6 bulan lalu, di bawah langit yang sama, saya menggigil ketakutan memikirkan perang. Tetapi kini keadaannya berbeza. Kami bukan sahaja terselamat tetapi menjadi lebih kuat. Malam itu berbaring di atas katil, saya memandang sailing. Masa depan industri pertahanan Poland seolah-olah terbentang di hadapan mata. Poland bangkit sebagai kuasa baru di Eropa, dan saya berada di tengah-tengah semua itu. Ia satu kebanggaan, tetapi ada sesuatu yang saya tidak tahu. Hakikat bahawa cetak biru bukanlah segalanya. Saya tidak faham betapa banyaknya perkara yang diperlukan untuk mengubah garisan di atas kertas menjadi senjata sebenar. Apa yang Malaysia berikan kepada kami adalah dokumen, tetapi apa yang mereka ambil adalah jauh lebih banyak. Malam itu saya tidur dengan mimpi kemenangan, tetapi mimpi ngeri bakal bermula.
saya masih belum menemui kebenaran yang tersembunyi di dalam cetak biru itu. Cetak biru itu tiba 2 minggu kemudian. Membawa sampul besar berisi pemacu USB dan file dokumen yang tebal, saya sendiri pergi ke Institut Penyelidikan Teknologi Pertahanan Poland. Pasukan juru teknik sudah menunggu dan ketuanya, Dr. Janusz, menyambut saya dengan wajah penuh harapan. Di skrin besar bilik mesyuarat, gambar raja struktur chassis howitzer Gempita dipaparkan. Di antara garisan-garisan yang berselirat, Dr. Janusz membesarkan skrin dan mula memberi penjelasan. Struktur keseluruhan boleh difahami. Proses pembuatan juga boleh difahami, katanya. Saya menarik nafas lega, tetapi riak wajah Dr. Janusz beransur-ansur menjadi tegang. Beliau mula menatal skrin ke sana-sini, seolah-olah mencari sesuatu. Saya mula berasa cemas. Ada masalah? Tanya saya. Beliau terdiam lama sebelum menjawab, bahagian teras tiada. Saya bangun dari kerusi dan menghampiri skrin. Saya melihat bahagian yang ditunjuk oleh Dr. Janusz. Ia adalah bahagian sistem kawalan tembakan. Cetak biru itu hanya menunjukkan rupa luaran, tetapi algoritma dalamannya tiada di mana-mana. Ia hanya dilabelkan sebagai modul kotak hitam. Seorang lagi juru teknik membuka cetak biru kereta kebal harimau. Ia sepatutnya teknologi pembuatan perisai, tetapi keadaannya sama. Ketebalan dan susunan plat perisai ada, tetapi formula bancuhan bahan kompositnya tiada. Hanya ada catatan yang berbunyi, rujuk spesifikasi standar Malaysia. Suasana bilik mesyuarat menjadi dingin. Bolehkah kita memulakan pengeluaran dengan ini? Tanya saya kepada Dr. Janusz. Beliau menggelengkan kepala. Mustahil. Ini lebih kepada manual pemasangan. Teknologi teras masih dipegang oleh Malaysia. Saya terkejut. Bukankah Ahmad Firdaus, kata dia akan berikan cetak biru? Dr. Janusz menjelaskan dengan lebih lanjut. Ia memang cetak biru, tetapi tidak lengkap. Ia seperti diberikan cetak biru kereta, tetapi bahagian enjinnya dibuang. Seorang jurutera lain membelek file dokumen dan memaparkan satu halaman dari lampiran kontrak pemindahan teknologi di skrin. Saya membaca kandungannya dan terasa sesak nafas. Ia menyatakan dengan jelas, komponen teras akan dibekalkan terus dari Malaysia. Komponen apa? Tanya saya. Jurutera itu mula membacakan senarai, komputer kawalan tembakan, unit kawalan enjin, modul penyulitan komunikasi, sistem perlindungan aktif. Mendengar itu saya sedar. Ini bukan senarai komponen, ini adalah jantung dan otak senjata itu. Dr. Janusz menemui satu lagi pasal ekspor yang lebih mengejutkan. Senjata yang dihasilkan oleh Poland memerlukan kelulusan terlebih dahulu dari Malaysia sebelum boleh diekspor ke negara ketiga. Saya membacanya berulang kali, tidak percaya. Saya segera menghubungi Anna. Dia tiba dalam masa 30 menit. Semasa Dr. Janusz menerangkan semula dari awal, wajah Anna menjadi semakin tegang. Adakah Anda meneliti kontrak ini dengan betul? Tanyanya kepada saya terdiam. Anna mula membelek dokumen itu sendiri. Sebagai pakar keuangan yang mahir mentafsir kontrak, sejam kemudian, beliau menemui sesuatu yang lebih mengejutkan, pasal royalti. Pasal yang dipaparkan di skrin membuatkan saya tergamam. Poland akan membayar royalti kepada Malaysia untuk setiap unit senjata yang dihasilkan. Jumlahnya, 15% daripada harga seunit. Anna menekan kalkulator. Jika kita hasilkan 100 unit setahun, jumlah yang perlu dibayar kepada Malaysia mencecah ratusan juta, katanya. Saya terduduk di kerusi. Saya sadar, ini bukan pemindahan teknologi. Ini adalah pengeluaran berlesen. Kami membina kilang, menggaji pekerja, tetapi teknologi teras dan keuntungan diambil oleh Malaysia. Dr. Janusz berkata perlahan, ini bukan pemindahan teknologi. Ini adalah struktur tol. Seorang lagi juru teknik menemui masalah lain dalam fasal penyelenggaraan. Penggantian komponen utama hanya boleh dilakukan oleh juru teknik yang disahkan oleh Malaysia. Malah, kemaskini perisian hanya boleh dilakukan melalui pelayan, server, Malaysia. Kami boleh membina senjata, tetapi kami tidak boleh membaikinya. Bolehkah kita mengubah suainya sendiri? Tanya saya. Dr. Janusz menggelengkan kepala. Kontrak menyatakan semua pengubah suaian mesti dijalankan bersama dengan Malaysia. Hak harta intelek adalah milik bersama, tetapi kuasa membuat keputusan sebenar berada di tangan Malaysia. Anna bersandar pada dinding dan mengeluh. Semakin banyak kita hasilkan, semakin banyak uang mengalir ke Malaysia. Jika seluruh Eropah mula menggunakan senjata kita yang berasaskan teknologi Malaysia, keseluruhan ekosistem penyelenggaraan akan terikat dengan standar Malaysia. Saya mengetuk meja, kemarahan membuak-buak. Ahmad Firdaus telah menipu kita. Tetapi Dr. Janusz berkata dengan tenang, ini bukan penipuan. Semua maklumat ini ada dalam kontrak.
Cuma kita yang tidak membacanya dengan teliti. Kata-kata itu lebih menyakitkan. Saya membuka semula kontrak setebal ratusan muka surat itu, penuh dengan istilah undang-undang dan teknikal dalam bahasa Inggris. Saya sadar saya hanya melihat perkara-perkara utama, persetujuan pemindahan teknologi, pelaksanaan berperingkat, pelan 3 tahun. Saya tidak meneliti butiran-butiran kecil. Anna berkata dengan tenang, kita mesti menuntut rundingan semula, walaupun sekarang. Dengan syarat ini, Poland tidak akan mendapat apa-apa. Saya mengangguk, tetapi dalam hati saya cemas. Adakah Malaysia akan bersetuju untuk berunding semula? Dr. Janusz melaporkan hasil analisis tambahan. Beliau telah mengira jumlah modul kotak hitam. Dalam howitzer Gempita sahaja ada 37. Dalam kereta kebal harimau, ada 52. Setiap modul ini dibekalkan sebagai produk siap dari Malaysia, dan tugas kami hanyalah memasangnya. Jadi apa sebenarnya yang kita hasilkan? Tanya saya. Dr. Janusz menjawab, struktur luaran chassis, plat perisai asas, sambungan mekanikal, ringkasnya, kulit, otak dan jantungnya masih milik Malaysia. Keheningan menyelubungi bilik mesyuarat. Semua orang terkejut. Saya memandang keluar tingkap. 2 hari lalu, saya meraihkan kemenangan. Sekarang, saya dilanda rasa kekalahan. Kami fikir kami yang memberi tekanan, tetapi sebenarnya, Malaysia telah memperhitungkan segalanya. Anna menepuk bahu saya, ini belum berakhir. Kita masih ada umpan Jerman. Tetapi, suaranya kedengaran tidak yakin. Saya juga tahu, Jerman menolak pemindahan teknologi sama sekali. Malam itu, saya duduk bersendirian di pejabat, membaca semula kontrak setebal ratusan muka surat itu, sehelai demi sehelai. Semakin saya membaca, semakin jelas kelihatan betapa telitinya perancangan Malaysia. Ini bukan sekadar kontrak. Ia adalah sebuah struktur yang direka dengan begitu rapi. Jika kami menghasilkan, Malaysia mendapat royalti. Jika kami mengekspor, Malaysia memegang kuasa kelulusan. Jika kami melakukan penyelenggaraan, kami terpaksa membeli komponen Malaysia. Malah jika kami mengubah suai, hak harta intelek adalah milik bersama. Ini bukan rundingan. Ini adalah reka bentuk. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Duduk di meja dengan kontrak terbuka, membaca baris demi baris, saya semakin merasakan betapa canggihnya reka bentuk Malaysia. Menjelang pukul 3 pagi, saya membuka komputer riba dan mula membuat helaian Excel. Saya fikir angka akan menjelaskannya. Saya memasukkan senario pertama. Jika Poland menghasilkan 50 unit howitzer Gempita setahun, royalti yang perlu dibayar kepada Malaysia adalah 15% seunit. Ditambah dengan kos pembelian komponen teras, sebenarnya 40% daripada kos pembuatan mengalir ke Malaysia. Saya merenung skrin dengan kosong. Senario kedua lebih mengejutkan. Bagaimana jika Poland mengekspor senjata yang dihasilkan ke Romania? Kuasa kelulusan ekspor berada di tangan Malaysia, jadi kami memerlukan kebenaran mereka. Pasal 47, Taga, dalam kontrak menyatakan royalti tambahan sebanyak 5% untuk ekspor ke negara ketiga. Kami bekerja keras untuk menjual, dan Malaysia hanya duduk menerima wang. Ketika mengira senario ketiga, saya berhenti menaip. Saya mengira kitaran penggantian komponen penyelenggaraan. Jangka hayat purata modul kotak hitam adalah 5 tahun, dan kos penggantian adalah 60% daripada harga pembelian baru. Akhirnya, semakin banyak senjata yang kami buat, semakin meningkat urus niaga kami dengan Malaysia. Di luar tingkap, fajar mula menyingsing. Saya minum secawan kopi lagi dan termenung. Adakah Ahmad Firdaus telah memperhitungkan segalanya di meja rundingan yang kami fikir kami kuasai? Wajahnya yang tanpa ekspresi ketika kami mengumpan dengan kad Jerman terbayang kembali. Beliau langsung tidak goyah. Pukul 7 pagi, Anna menelepon. Dia juga meneliti kontrak itu semalaman. Suaranya kedengaran letih. Kita perlu menuntut rundingan semula, katanya. Tetapi kita kena akui kedudukan kita lemah. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Mesyuarat pagi diadakan. Pegawai-pegawai kanan Kementerian Pertahanan berkumpul. Saya membentangkan analisis yang saya buat semalam. Melihat angka-angka di skrin, suasana bilik mesyuarat menjadi berat. Menteri Keuangan bersuara dahulu. Ini sebenarnya kontrak perhambaan. Poland akan menjadi sebuah syarikat subkontraktor. Menteri Perindustrian lebih lantang. Sia-sia sahaja kita meraihkan kemenangan beberapa hari lalu. Kita telah dipermainkan oleh Malaysia. Mendengar kata-kata itu, muka saya terasa panas. Sayalah yang mengetuai rundingan itu. Tetapi soalan Menteri Pertahanan menusuk tepat ke sasaran. Jadi adakah kita ada alternatif?
Anna menjawab, berunding semula dengan Jerman, coba berunding semula dengan Malaysia, atau batalkan kontrak ini. Tetapi, suaranya tidak yakin. Saya mula menganalisis setiap pilihan. Bagi Jerman, pertemuan minggu lalu telah mengesahkan pendirian mereka. Jerman menolak pemindahan teknologi sama sekali, dan hanya melihat Poland sebagai pasaran, bukan rakan kongsi yang setara. Tambahan pula, tempoh penghantaran mereka 3 kali lebih lama daripada Malaysia, dan harganya 2 kali lebih mahal. Bagaimana pula dengan rundingan semula dengan Malaysia? Saya teringat wajah Ahmad Firdaus. Beliau tidak goyah di bawah tekanan kami dan akhirnya berjaya mendapatkan kontrak yang telah mereka sediakan. Apa yang boleh kami tawarkan di meja rundingan semula? Kad Jerman sudah digunakan. Tiada alternatif lain. Pembatalan kontrak adalah pilihan terburuk. Kami sudah membayar deposit pertama, menerima cetak biru, dan mendapatkan tapak untuk kemudahan pengeluaran. Jika kami batalkan sekarang, semuanya akan sia-sia. Lagipun, adakah Malaysia akan berdiam diri? Saya memeriksa pasal penalti. Kami perlu membayar pampasan 3 kali ganda daripada jumlah deposit. Keheningan melanda bilik mesyuarat. Semua orang berhadapan dengan realiti. Hakikatnya, kami tiada pilihan. Menteri Pertahanan mengeluh, teruskan dengan kontrak ini. Cuba perbaiki syarat-syaratnya dalam kontrak kedua nanti. Tetapi saya tahu, keadaan tidak akan banyak berubah dalam kontrak kedua. Kerana sebaik sahaja kami membina kemudahan pengeluaran pertama, kami akan terikat lebih mendalam dengan sistem Malaysia. Tenaga kerja penyelenggaraan akan dilatih mengikut cara Malaysia. Rantaian bekalan komponen akan berpusat di Malaysia dan keseluruhan sistem operasi akan diselaraskan dengan standar Malaysia. Petang itu, saya berjalan sendirian di jalan-jalan Warsaw. Cuaca cerah, tetapi hati saya muram. Saya masuk ke sebuah kafe, duduk di tepi tingkap dan memesan kopi. Melihat orang ramai berjalan dengan aman, saya teringat. 6 bulan lalu jalan ini dipenuhi dengan ketakutan perang. Memang benar Malaysia telah menyelamatkan kami. Jika bukan kerana Malaysia pada masa itu, Poland pasti berada dalam keadaan yang jauh lebih berbahaya. Tetapi adakah jasa itu menghalalkan struktur sebegini? Sambil memusingkan cawan kopi, saya tenggelam dalam perasaan yang bercampur baur. Telepon saya berdering. Dr. Janusz. Beliau memberitahu ada hasil analisis tambahan. Saya meninggalkan kafe dan menuju ke institut. Dr. Janusz melaporkan penemuan baru. Selepas menganalisis struktur kemas kini perisian, beliau mendapati semua sistem disambungkan ke pelayan pusat Malaysia. Maksudnya jelas, status operasi, maklumat lokasi, dan data prestasi senjata yang dihasilkan oleh Poland semuanya boleh dihantar ke Malaysia. Sudah tentu, ada pasal keselamatan dalam kontrak, tetapi dari segi teknikal, struktur itu memungkinkannya. Ada cara untuk menyekatnya, tanya saya kepada Dr. Janusz. Beliau menggelengkan kepala. Jika disekat, keseluruhan sistem tidak akan berfungsi. Kemas kini juga tidak akan dapat diterima. Dari segi teknikal, kita bergantung sepenuhnya pada Malaysia. Menjelang petang, saya bertemu semula dengan Anna. Kita fikir kita yang memberi tekanan, tetapi sebenarnya kita yang ditekan, tanyanya. Saya tersenyum pahit. Nampaknya begitu. Malaysia melihat beberapa langkah di hadapan kita. Anna berkata, tetapi sekurang-kurangnya kita akan mempunyai keupayaan pengeluaran senjata. Peluang pekerjaan akan diwujudkan dan kita akan belajar teknologi. Namun, suaranya juga tidak yakin. Kami berdua tahu, ini bukan pemindahan teknologi yang sebenar. Malam itu, saya pulang ke rumah dan duduk di bilik kerja. Di rak buku, kelihatan buku-buku teori rundingan antara bangsa, perkara yang saya pelajari di universiti, strategi yang saya gunakan dalam kerja, tetapi Ahmad Firdaus bermain di tahap yang berbeza. Beliau tidak berunding. Beliau mereka bentuk sebuah struktur. Saya membuka buku nota dan mengimbas kembali 3 bulan yang lalu. Apabila kami menggunakan kad Jerman, Ahmad Firdaus langsung tidak cemas. Apabila kami menuntut pemindahan teknologi, beliau bersetuju dengan mudah. Apabila kami meraihkan kemenangan, beliau hanya tersenyum senyap. Kini, gambaran itu jelas. Malaysia dari awal lagi berniat untuk mewujudkan struktur ini. Membina kemudahan pengeluaran di Poland, tetapi mengekalkan terasnya di tangan mereka. Kami menjadi gudang mereka untuk pasaran Eropah, tetapi keuntungan dan kawalan sebenar dipegang oleh Malaysia. Saya meletakkan pen dan memandang keluar tingkap. Bintang-bintang berkelipan di langit malam Warsaw. Dalam rundingan yang kami fikir kami kuasai, sebenarnya kami hanya menari mengikut rentak yang telah dipasang oleh Malaysia. Ini bukan rundingan. Ini adalah reka bentuk. Keesokan paginya, saya dipanggil ke pejabat Menteri Pertahanan. Di seberang meja, Menteri memandang saya dengan tajam. Adakah Jerman benar-benar tiada harapan?
tanyanya terus. Saya teragak-agak seketika, kemudian menjawab, saya akan semak sekali lagi. Sejujurnya, saya juga tidak mau melepaskan harapan terakhir. Selepas menemui perangkap dalam kontrak Malaysia, kami perlu meneliti pilihan lain dengan serius. Saya menghubungi Anna dan meminta pertemuan tergempar dengan Laval Metal Jerman. Mengejutkan, mereka menetapkan jadwal 2 hari kemudian. Menaiki penerbangan ke Berlin, perasaan saya bercampur baur. Sebulan lalu, Jerman hanyalah kad untuk menekan Malaysia. Tetapi sekarang keadaannya berbeza. Kami benar-benar memerlukan alternatif. Kali ini kita kena teliti betul-betul, kata Anna di sebelah saya, sambil meneliti dokumen. Ibu pejabat Laval Metal kelihatan megah. Sejarah lebih 100 tahun terasa di setiap sudut bangunan. Kami dibawa ke bilik mesyuarat dan tidak lama kemudian, delegasi Jerman masuk. Ketuanya, Dr. Schmidt, berjabat tangan dan mengalu-alukan kami, tetapi renungan matanya terasa dingin. Saya memulakan pembentangan yang telah saya sediakan, pelan pemodenan pertahanan Poland, belanjawan bernilai 280 bilion, dan wawasan untuk menjadi hub pertahanan Eropa. Dr. Schmidt mendengar sehingga selesai dan mengangguk. Menarik, katanya. Jerman juga berminat untuk bekerja sama dengan Poland. Tetapi apabila saya menyebut tentang pemindahan teknologi, suasana berubah. Dr. Schmidt berbincang seketika dengan rakan-rakannya dalam bahasa Jerman, kemudian berkata dengan berhati-hati, perkongsian teknologi adalah isu yang sangat sensitif. Ia memerlukan kelulusan daripada kerajaan Jerman. Saya mengeluh dalam hati. Anna bertanya, apakah tahap kerjasama teknologi yang mungkin? Dr. Schmidt menjawab, pemasangan akhir di Poland boleh dilakukan, tetapi komponen dan sistem teras mesti dihasilkan di Jerman. Mendengar itu saya terasa deja vu. Apa bezanya dengan kontrak Malaysia? Saya bertanya dengan lebih spesifik. Bolehkah teknologi engine Leopard dipindahkan? Dr. Schmidt menggeleng dengan tegas. Mustahil. Itu adalah teknologi teras Jerman. Reka bentuk turret. Mustahil juga. Sistem kawalan tembakan. Tidak boleh. Saya membuka komputer riba dan mula membandingkan dengan kontrak Malaysia. Sekurang-kurangnya Malaysia memberikan cetak biru struktur chassis dan teknologi pembuatan perisai, walaupun penuh dengan kotak hitam. Tetapi Jerman tidak mau memberikan cetak biru sama sekali. Mereka hanya akan menyediakan manual pemasangan. Anna bertanya tentang harga. Apabila saya melihat sebut harga yang dikemukakan oleh Dr. Schmidt, saya terasa sesak nafas. Harga seunit Leopard hampir 2 kali ganda harga K2 Malaysia dan tempoh penghantarannya 18 bulan. Kerja yang Malaysia siapkan dalam 6 bulan, Jerman perlukan 3 kali lebih lama. Bolehkah tempoh penghantaran dipendekkan? Tanya saya. Dr. Schmidt mengangkat bahu. Sistem Jerman mementingkan ketepatan. Jika tergesa-gesa, kualiti akan terjejas. Saya berang dengan sikap angkuh itu, tetapi saya menahannya. Kami memerlukan pilihan. Anna bertanya dengan berhati-hati mengenai fasal royalti. Dr. Schmidt kelihatan hairan. Royalti? Tiada perkara seperti itu, katanya. Sebaliknya, semua komponen mesti dibeli dari Jerman. Saya menekan kalkulator. Hasilnya hampir sama, malah lebih mahal. Pada sesi petang, perbincangan beralih kepada sistem penyelenggaraan. Juru teknik Jerman menjelaskan, semua penyelenggaraan utama mesti dijalankan di pusat yang disahkan oleh Jerman. Untuk membina pusat seperti itu di Poland, ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 5 tahun. Sedangkan Malaysia memberikan sokongan teknikal terus di lapangan. Jadi bagaimana dalam situasi perang? Tanya saya. Dr. Schmidt menjawab, kami akan menghantar juru teknik Jerman. Saya terkejut. Adakah kami perlu menunggu juru teknik Jerman tiba semasa perang sedang berlaku? Menjelang petang, Dr. Schmidt menghampiri saya secara pribadi. Beliau mengajak saya minum kopi untuk perbualan tidak rasmi. Kami berpindah ke kafe berdekatan, dan beliau bercakap dengan jujur. Kerajaan Jerman melihat Poland lebih sebagai pasaran berbanding rakan kongsi, katanya. Beliau menyambung, jika Poland mempunyai keupayaan pengeluaran sendiri, ia akan mengurangkan pekerjaan di Jerman. Ini tidak boleh diterima dari segi politik. Saya meletakkan cawan kopi saya. Kalau begitu, kenapa Anda duduk di meja rundingan? Dr. Schmidt tersenyum pahit. Untuk menghalang Poland daripada menandatangani kontrak dengan Malaysia, Jerman tidak boleh melepaskan pasaran Eropah Timur. Barulah saya sedar, bagi Jerman, kami juga hanyalah sekeping kat. Kembali ke hotel, saya duduk berhadapan dengan Anna. Beliau mengeluh, Jerman tidak boleh diharapkan. Mereka tidak mahu beri teknologi, harganya mahal dan sikap mereka angkuh. Saya mengangguk.
Malaysia ternyata lebih baik. Sekurang-kurangnya mereka menepati tempoh penghantaran. Anna berkata perlahan, Jerman mengunci pintunya. Malaysia pula mereka bentuk syaratnya. Kata-kata itu menusuk kalbu. Jerman menutup pintu rapat-rapat tetapi Malaysia membuka pintu dan meletakkan kunci mangga di dalamnya. Keesokan paginya, saya bertanya kepada Dr. Schmidt buat kali terakhir, adakah ada ruang untuk mengubah suai syarat? Beliau menggelengkan kepala. Ini adalah tawaran terbaik yang boleh diberikan oleh Jerman. Terima atau tidak, itu pilihan Poland. Dalam penerbangan pulang, saya memandang keluar tingkap. Cahaya matahari menembusi awan, tetapi hati saya kelam. Kad Jerman telah habis digunakan. Malah, ia bukanlah kad yang sebenar dari awal lagi. Ia hanya satu ilusi. Anna sedang menyediakan laporan di sebelah saya. Saya mengerling ke skrin komputernya. Tajuk, Sebab pilihan Jerman tidak boleh diterima. Di bawahnya, tersenarai beberapa perkara, penolakan pemindahan teknologi, harga tinggi, tempoh penghantaran yang lama, campur tangan politik, sikap angkuh. Tiba di Warsaw, saya melaporkan kepada Menteri Pertahanan. Jerman bukanlah alternatif yang realistik. Meneruskan kontrak Malaysia adalah pilihan yang lebih praktikal. Menteri bertanya, adakah kita benar-benar memerlukan teknologi Malaysia? Saya teragak-agak seketika. Kemudian menjawab, ya, kita perlukannya. Malam itu, duduk bersendirian di pejabat. Saya berpikir, selepas melihat sendiri keadaan di Jerman, saya terpaksa merasionalkan keadaan. Kontrak Malaysia mungkin tidak sempurna, tetapi ia adalah pilihan terbaik. Walaupun kami terpaksa membayar royalti, sekurang-kurangnya kami boleh menghasilkan senjata, mewujudkan pekerjaan, dan belajar sedikit teknologi. Tetapi dalam hati, saya tahu ini hanyalah rasionalisasi. Kami sedang memasuki struktur yang direka oleh Malaysia. Cuma struktur itu kurang menindas berbanding Jerman. Satu message masuk dari Anna. Pihak Malaysia telah menghubungi. Mereka mahu mengesahkan jadwal untuk meneruskan kontrak. Saya membalas, tetapkan jadwalnya. Tiada pilihan lain. Pemandangan malam Warsaw kelihatan dari luar tingkap. Sebulan lalu, saya meraihkan kemenangan dari tingkap ini. Sekarang saya pasrah. Kami memerlukan teknologi Malaysia. Tetapi kami tidak boleh mendapatkannya mengikut cara yang kami mahukan. Kami terpaksa menerima syarat mereka. Kad Jerman telah hilang sepenuhnya. Yang tinggal hanyalah Malaysia. Saya mengeluarkan kontrak Malaysia dari laci meja. Sekarang, saya terpaksa menerimanya. Atau lebih tepat lagi, saya tiada pilihan selain menerimanya. Mesyuarat kontrak akhir dengan pihak Malaysia ditetapkan. Kali ini, di Kuala Lumpur. Ahmad Firdaus mencadangkan agar kami bertemu terus di Ibu Pejabat dan saya terbang ke sana bersama Anna. Garis langit Kuala Lumpur kelihatan di hadapan mata. Sebuah bandar yang lebih besar daripada yang saya sangkakan. Ibu Pejabat Wira Dynamics terletak di tengah-tengah segitiga emas Kuala Lumpur. Sebuah bangunan pencakar langit berkaca. Di lobi, pelbagai model senjata dipamerkan. Kereta kebal harimau, howitzer Gempita, pesawat tempur Helang. Melihat model-model itu, perasaan saya bercampur baur. Tidak lama lagi, semua ini akan dihasilkan di Poland juga. Kami dibawa ke bilik mesyuarat. Ahmad Firdaus sudah pun duduk, diiringi oleh pasukan perundangan dan teknikalnya. Beliau berjabat tangan dan mengalu-alukan kedatangan kami. Sambil memegang tangannya, saya berpikir, orang ini tahu segalanya dari mula lagi. Kontrak itu diletakkan di atas meja, dokumen setebal ratusan muka surat. Kali ini, saya membacanya baris demi baris, dengan teliti. Tidak seperti sebulan lalu, kini saya tahu di mana letaknya perangkap. Fasal royalti, kuasa kelulusan ekspor, modul kotak hitam, sistem penyelenggaraan, kawalan perisian. Ahmad Firdaus berkata dengan tenang, kami faham kebimbangan Poland. Kami telah menambah baik beberapa fasal. Saya meneliti pindaan itu dengan penuh harapan. Royalti dikurangkan dari 15% kepada 12%. Perbezaan 3% itu, dalam jangka masa panjang bernilai ratusan juta. Anna bertanya tentang fasal lain. Bagaimana dengan kuasa kelulusan ekspor? Ahmad Firdaus menjawab, untuk ekspor dalam Kesatuan Eropa, kami akan gunakan prosedur yang dipermudahkan. Bukan kebebasan penuh, tetapi ia satu penambahbaikan. Modul kotak hitam, kami akan sediakan dokumen teknikal tambahan untuk beberapa modul. Saya terus membaca kontrak itu. Kemudian, saya menemui satu fasal baru, kebenaran label, buatan Poland. Senjata yang dihasilkan di Poland boleh dilabel sebagai buatan Poland. Melihat fasal itu, saya tersenyum pahit. Di luarnya buatan Poland, tetapi di dalamnya, ia buatan Malaysia.
Jantung dan otaknya datang dari Malaysia, dan kami hanya memasang kulitnya dan meletakkan bendera Poland. Tetapi ini adalah yang terbaik yang boleh kami peroleh. Pada sesi petang, kami membincangkan jadual pembinaan kemudahan pengeluaran. Pasukan teknikal Malaysia membentangkan pelan hala 7 yang terperinci. Kerja pembinaan kilang dalam masa 6 bulan, pengeluaran percubaan selepas setahun, dan pengeluaran besar-besaran selepas 2 tahun. Juru teknik Malaysia akan ditempatkan di sana untuk memberi sokongan, kata Ahmad Firdaus. Kehadiran juru teknik Malaysia di Poland bermakna mereka akan terus memegang kawalan. Jurutera kami akan belajar daripada mereka, tetapi terasnya akan tetap terkunci di dalam kotak hitam. Ana bertanya dengan berhati-hati, bagaimana selepas 10 tahun? Adakah Poland akan mampu mencapai pengeluaran bebas sepenuhnya? Ahmad Firdaus terdiam seketika, kemudian menjawab, teknologi sentiasa berkembang. Malaysia akan terus menyediakan naik taraf. Maksudnya jelas, Poland akan bergantung pada Malaysia selama-lamanya. Menjelang petang, Ahmad Firdaus memanggil saya secara pribadi. Kami naik ke taman atas bumbung. Pemandangan Kuala Lumpur terbentang luas. Ahmad Firdaus berkata dengan tenang, Tuan Kowalski, apa pandangan Anda tentang kontrak ini? Saya menjawab dengan jujur. Ia berbeza daripada apa yang saya jangkakan pada mulanya. Saya mengharapkan pemindahan teknologi, tetapi sebenarnya ia adalah pengeluaran berlesen. Ahmad Firdaus mengangguk. Itulah realitinya. Pemindahan teknologi yang sebenar tidak wujud di dunia ini. Beliau menyambung, Jerman, Prancis, Amerika Syarikat, tiada siapa yang akan menyerahkan teknologi teras mereka. Cuma caranya berbeza. Jerman menutup pintu, Amerika meletakkan syarat politik, dan kami mereka bentuk sebuah struktur. Mendengar itu saya terdiam. Sambil memandang pemandangan malam Kuala Lumpur, Ahmad Firdaus berkata perlahan, 30 tahun lalu, Malaysia berada di kedudukan yang sama seperti Poland. Bergantung pada teknologi Amerika, hanya melakukan pengeluaran berlesen, dan terasnya sentiasa dalam kotak hitam. Tetapi melalui proses itu, kami belajar. Kini, kami mempunyai teknologi kami sendiri. Saya bertanya kepadanya, jadi adakah Poland juga boleh menjadi bebas selepas 30 tahun? Ahmad Firdaus tersenyum pahit. Mungkin, tetapi pada masa itu, akan ada jurang teknologi baru, kerana teknologi tidak pernah berhenti. Keesokan paginya, saya menandatangani kontrak. Sambil memegang pen dan menulis nama saya, satu perasaan aneh muncul, bukan kalah, bukan menang, hanya perasaan menerima realiti. Ana juga menandatangani di sebelah saya. Ahmad Firdaus menandatanganinya sebagai yang terakhir. Sesi bergambar menyusul. Media Malaysia mengerumuni kami, denyaran lampu kamera tidak henti-henti. Wartawan bertanya, apakah makna kontrak ini? Saya membaca kenyataan yang telah disediakan. Ini adalah perkongsian strategik antara Poland dan Malaysia, menguntungkan kedua-dua negara. Tetapi dalam hati, saya berfikir, ini bukan perkongsian, ini adalah kebergantungan. Sudah tentu, ia kebergantungan yang lebih baik berbanding dengan Jerman. Poland mendapat label buatan Poland, tetapi enjin terasnya adalah Malaysia, algoritma kawalan tembakannya adalah Malaysia, kuasa kelulusan ekspornya adalah Malaysia, dan sistem penyelenggaraannya adalah standar Malaysia. Dalam penerbangan pulang, Anna berkata, tetapi sekurang-kurangnya pekerjaan akan diwujudkan. Jurutera kita akan mendapat peluang untuk belajar. Saya mengangguk. Betul, ia lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa, tetapi ini bukanlah masa depan yang kami inginkan. Awan berlalu di luar tingkap, saya mengimbas kembali 6 bulan yang lalu. Perjalanan yang bermula dengan ketakutan perang, menerima bantuan kecemasan dari Malaysia, berterima kasih, kemudian menjadi angkuh, memberi tekanan, terkejut, dan akhirnya pasrah. Api kecemasan telah dipadamkan. Poland akan mempunyai keupayaan pengeluaran senjata, tetapi permainannya milik Malaysia. Kami fikir kami telah mencapai kebebasan, tetapi dalam struktur ini, jantungnya masih milik Malaysia. Tiba di Warsaw, saya memberi laporan akhir kepada Menteri Pertahanan. Kontrak telah dimeterai, beberapa syarat telah ditambah baik. Menteri bertanya, adakah ini yang terbaik? Saya teragak-agak seketika, kemudian menjawab, secara realistik, ya. Kembali ke pejabat, saya memandang keluar tingkap. Langit Warsaw cerah. 6 bulan lalu, saya bimbang tentang perang dari tingkap ini. Sebulan lalu, saya meraihkan kemenangan. Sekarang, saya menerima realiti. Sambil memasukkan salinan kontrak ke dalam laci, saya berfikir, kami percaya kami telah berunding, tetapi sebenarnya kami hanya berjalan di atas struktur yang telah dibentangkan oleh Malaysia. Kami fikir kami telah memberi tekanan,
tetapi segalanya telah diperhitungkan. Poland mengimpikan untuk menjadi kuasa pertahanan, tetapi apa yang kami capai adalah menjadi cawangan Eropa bagi sistem pertahanan Malaysia. Bukan pengeluar bebas, tetapi sebahagian daripada ekosistem yang direka dengan teliti. Saya menulis satu baris dalam buku nota saya, api kecemasan telah dipadamkan, tetapi permainannya milik Malaysia. Itulah kebenaran 6 bulan yang lalu, dan ia akan menjadi realiti untuk 10, 20, 30 tahun akan datang. Matahari terbenam di luar tingkap. Era baru telah bermula, era di mana Poland membina senjata, tetapi jantung senjata itu masih berdegup di Malaysia. Analisis akhir. Kita baru sahaja mengikuti perjalanan setahun lalu dari sudut pandang seorang perunding di Direktorat Perolehan Pertahanan Kebangsaan Poland. Bermula dari ketakutan perang, bertemu Malaysia, menerima penghantaran ajaib dalam 6 bulan, dan rasa terima kasih yang cepat bertukar menjadi keangkuhan. Dengan pasaran bernilai 280 bilion sebagai senjata, mereka menuntut teknologi, malah menggunakan kad Jerman untuk memberi tekanan. Tetapi akhirnya, apa yang mereka sedari adalah ini. Apa yang terletak di atas meja rundingan bukanlah sebuah kontrak, tetapi sebuah pelan reka bentuk yang telah pun siap. Adakah Poland benar-benar kalah? Tidak. Mereka akan mendapat keupayaan pengeluaran senjata. Ribuan pekerjaan akan diwujudkan. Mereka mendapat kebanggaan dengan label Buatan Poland. Tetapi, ini juga benar. Teknologi teras masih di tangan Malaysia, royalti akan terus mengalir, kuasa kelulusan ekspor dipegang oleh Malaysia, dan sistem penyelenggaraan terikat dengan standar Malaysia. Inilah wajah sebenar pasaran pertahanan moden. Jerman menutup pintunya rapat-rapat. Amerika meletakkan syarat politik. Perancis bertahan dengan egonya. Tetapi Malaysia berbeza. Mereka membuka pintu. Mereka memberikan cetak biru. Mereka membantu membina kemudahan pengeluaran. Di permukaan, mereka kelihatan paling pemurah. Tetapi di sebalik pintu itu, tersembunyi sebuah struktur yang canggih, 37 modul kotak hitam, algoritma kawalan tembakan yang disulitkan, sistem kawalan engine dalam kotak hitam, peranti perlindungan aktif yang diimpor terus dari Malaysia. Poland membina kasis, memasang plat perisai, tetapi setiap saat senjata itu berfikir, membuat keputusan, dan menembak, otak dan jantungnya berdegup di Malaysia. Ini bukan pengeluaran berlesen, ini adalah kemasukan ke dalam sebuah ekosistem yang direka dengan teliti. Adakah Malaysia bersalah? Tidak. Ingat kata-kata Ahmad Firdaus, Jerman, Prancis, Amerika, tiada siapa yang akan menyerahkan teknologi teras. Cuma caranya berbeza. 30 tahun lalu, Malaysia juga sama. Bergantung pada teknologi Amerika, hanya melakukan pengeluaran berlesen. Tetapi melalui proses itu, mereka belajar, dan kini, mereka mengekspor struktur itu. Di sini, timbul satu soalan yang lebih menakutkan. Kenapa Malaysia mereka bentuknya dengan begitu teliti? Adakah mereka dari awal lagi tahu bahwa Poland suatu hari nanti akan mengkhianati? Fikirkanlah. Dalam ketakutan perang selama 6 bulan, Malaysia tidak meminta apa-apa. Harga kontrak yang adil, tempoh penghantaran yang jelas, senjata yang terbukti. Itu sahaja, tetapi itulah perangkapnya. Semasa Poland terdesak, mereka tidak meletakkan sebarang syarat. Sebaliknya, mereka membuat Poland bergantung pada senjata Malaysia. Dalam 6 bulan, kekuatan ketenteraan disusun semula. Seluruh angkatan tentera menyesuaikan diri dengan sistem Malaysia dan kaki tangan penyelenggaraan dilatih mengikut cara Malaysia. Dan pada saat itu Poland sudah pun terperangkap dalam struktur yang mustahil untuk dilepaskan. Apabila api kecemasan padam dan Poland menuntut teknologi, Malaysia boleh dengan tenang mengeluarkan kontrak kerana papan permainannya sudah pun diatur. Inilah senjata sebenar pertahanan Malaysia. Kereta kebal harimau dan howitzer Jempita bukanlah sekadar senjata. Ia adalah titik permulaan sebuah ekosistem. Sekali Anda masuk, mustahil untuk keluar. Semakin Anda menggunakannya, semakin dalam Anda bergantung padanya. Poland fikir mereka memberi tekanan, tetapi sebenarnya mereka hanya menari di atas papan permainan yang telah dibentangkan oleh Malaysia. Pada saat ini juga, industri pertahanan Malaysia sedang berkembang ke seluruh dunia, Eropah Timur, Timur Tengah, Asia Tenggara, Amerika Selatan. Setiap negara ini memulakan perjalanan yang serupa dengan Poland. Dan 10-20 tahun dari sekarang, mereka akan berbangga menghasilkan senjata buatan sendiri. Tetapi jantung senjata itu masih akan berdegup di Malaysia. Akhirnya, ini adalah logik kuasa. Pihak yang memiliki teknologi akan mereka bentuk struktur, dan pihak yang memerlukan akan memasuki struktur itu. 30 tahun lalu, Malaysia adalah pihak yang memerlukan,
Sekarang mereka adalah pihak yang mereka bentuk. Michał Kowalski di Poland mungkin masih duduk di pejabatnya di Warsaw. Kini beliau tahu, api kecemasan telah dipadamkan, tetapi permainannya milik Malaysia. Rasa terima kasih itu ikhlas, tetapi strukturnya telah pun siap terbina. Malaysia telah menyelamatkan Poland. Tetapi pada masa yang sama, Malaysia telah memasukkan Poland ke dalam ekosistemnya. Dan di atas papan permainan ini, sebuah tatanan dunia baru sedang dibentuk.